Salam sejahtera. Nampaknya makin risau orang-orang politik di luar sana. Apabila mainan naratif baru berkaitan dengan kononnya muncul, kononnya wujud perbincangan antara PAS dan UMNO. Sebenarnya itu semua fitnah, kata Zahid Hamidi. Walau bagaimanapun, fitnah-fitnah pun ianya tetap membuat orang panas buntut. Apabila ada sebilangan pemimpin dalam pakatan-pakatan tertentu seperti Perikatan Nasional dan PH memberikan respon yang mengejutkan kepada pendedahan kononnya ada perbincangan antara UMNO dan PAS itu. Kalau kemarin Fahmi Fadzil kata, yang patut risau ialah parti bersatu dengan adanya perbincangan, dakwaan perbincangan antara UMNO dan Barisan Nasional. Kata Fahmi Fadzil, dia kata, bersatu harus risau sebab kalau betul lah UMNO dan PAS mau hidupkan semula muafakat nasional, yang akan terjejas itu bukan kerajaan, tapi bersatu. Bersatu nak pergi mana lagi, kata Fahmi Fadzil. Lagi pula, kalau tiga parti ini dalam satu kedudukan, parti PAS, Bersatu dan UMNO, saya pun tak tahulah macam mana mereka nak membagi-bagi kerusi nanti. Silap-silap hari bulan, Bersatu tak dapat lebih daripada 10 kerusi. Atau UMNO tak dapat 10 kerusi. Atau akhirnya berpecah belah. Kata Fahmi Fadzil, yang risau itu sepatutnya parti Bersatu. Tapi templakan, kecaman daripada Fahmi Fadzil itu dibalas oleh Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal, ahli Parlimen Machang yang telah digantung selama 6 bulan. Rupa-rupanya saat beliau digantung ini aktif juga dia kan. Terkini beliau kata, Bersatu tak risau, tapi Fahmi Fadzil terdesak, kata Wan Faisal. Wah, saya nak tanyalah kepada semua netizen yang menonton channel dan video kali ini. Agak-agak siapa sebenarnya yang risau? Parti Bersatu atau parti PKR ataupun Pakatan Harapan? Tapi sebelum itu kita dengar dululah apa ulasan Wan Faisal sehingga dia kata yang perlu risau itu ialah Fahmi. Seorang pemimpin kanan Bersatu menegaskan parti itu tidak berasa risau dengan isu rundingan UMNO PAS, seperti mana tanggapan dilontarkan Menteri Komunikasi merangkap juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil semalam. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal sebaliknya berkata, Fahmi yang membuat kenyataan itulah menunjukkan mereka PH terdesak untuk memecah belahkan kesatuan PN. Tapi ada netizen kata sebenarnya yang memulakan isu ini bukan Fahmi Fadzil, bukan kerajaan, tapi siapa yang mulakan? Cerita fitnah kononnya UMNO dan PAS ada perbincangan. Jawablah sendirilah. Bersatu tidak risau tentang hal ini, kata Wan Faisal, kerana kami masih lagi bersama PAS dalam sebuah gabungan parti yang berdaftar. Tumpuan kami ketika ini ialah untuk berdepan PRK Nenggiri dan kita lihat kerjasama Bersatu dengan PAS telah membuahkan hasil yang baik di pelbagai peringkat sejak PRU ke-15 lalu, katanya. Jadi Fahmi menunjukkan mereka terdesak untuk cuba memecah belahkan PAS dan Bersatu, katanya. Sebenarnya pada pengamatan penganalisis politik bebas, mereka kata tiada keperluan untuk memecah belahkan PAS dan Bersatu. Tiada keperluan. Buat apa nak pecah belahkan mereka? Tiada apa-apa keuntungan. Mereka bersama pun sama, tak bersama pun sama, pecah pun sama, bersatu pun sama. Itu juga kerajaan tetap ada, 2/3 sokongan parlimen di parlimen, ahli parlimen di parlimen. Jadi buat apa nak pula buat dosa nak memecah belahkan orang kan? Pikir-pikirkannya. Kata Wan Faisal, mereka takut dengan kekuatan PN yang semakin mendapat sokongan rakyat walaupun kami di pihak pembangkang ditekan hebat dengan pelbagai cara oleh kerajaan, katanya.
Dia yang juga ahli Parlimen Macang mendakwa sokongan rakyat pada Perikatan Nasional tidak luntur kerana mereka berdepan dengan pelbagai fitnah dan sekatan. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka kata relax ajalah, jangan layan dengan mat jargon katanya. UMNO yang terdesak kata positif thinking. UMNO yang terdesak sebenarnya sebab rasa panik makin kurang sokongan pengundi masa kini. Tetapi ia tidak berarti cukup kerusi untuk bentuk kerajaan tanpa gabungan parti lain, katanya. Red Parrot kata, YB Menteri tak perlu layan mat jargon ini. Kerajaan ada sokongan lebih 2/3. Siapa yang terdesak sebenarnya? Bersatulah terdesak sehingga top 5 pun tidak dipertandingkan untuk mengelakkan perpecahan. Hakikatnya, dalam diam ramai ahli bersatu yang tidak puas hati. Kerana semangat demokrasi dalam pemilihan parti tidak disuburkan. Takut berpecah akibat diadakan pertandingan dalam parti, bermakna parti itu sebenarnya tidak kuat, kata Red Parrot. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini Menteri Besar Pahang, yaitu Muhammad Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Selepas menjalani pembedahan di IJN, Menteri Besar Pahang maklum keadaan terkini beliau. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail kini sudah mula bertugas. Selepas menjalani prosedur pembedahan di Institut Jantung Negara IJN pada 7 Jun lepas. Setelah sekian lama bercuti selepas menjalani pembedahan di Institut Jantung Negara IJN pada 7 Jun lalu, alhamdulillah hari ini saya memulakan tugas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerajaan MMK di Wisma Sri Pahang, Kelantan. Saya juga telah menyerahkan surat penempatan dan pertukaran ketua jabatan di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan Pahang berkuat kuasa pada 1 Ogos 2024. Katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau hari ini. Sebelum ini, Exco Pahang, Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak dilapor meminta semua pihak bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi mengenai tahap kesihatan Wan Rosdi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelai itu. Beliau berkata, semua pihak, khususnya rakyat negeri itu, tanpa mengira lapisan rakyat, berbeza pandangan dan fahaman politik, hanya perlu mendoakan yang terbaik buat Wan Rosdi. Katanya, semua orang tahu Datuk Seri Wan Rosdi tidak ada hari untuk berehat kerana jadual harian yang begitu padat setiap hari dan ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada kesihatan, katanya. Pada 10 Jun pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkunjung ke IJN bagi meluangkan masa melawat Wan Rosdi selepas Menteri Besar Pahang itu selesai menjalani prosedur pembedahan. Saudara-saudara sekalian, di samping daripada itu, satu isu sisipan dalam isu kali ini apabila Zahid Hamidi memberikan penjelasan dalam isu dakwaan diploma TVET ditolak JPA. Heboh kononnya diploma pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET tidak diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk diguna pagai bagi berkhidmat dalam skim perkhidmatan awam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, dakwaan itu perlu dihentikan kerana pemegang sijil dan diploma yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK layak memasuki sektor perkhidmatan awam. Kata Zahid, saya berharap spekulasi seperti ini tidak diperbesar bagi mengelakkan kesalahfahaman masyarakat. Sedangkan potensi bidang TVET sangat besar termasuk Kobole pasaran graduan mencatatkan 94.5% pada tahun 2023 berbanding 92.5% pada tahun 2022 yang menunjukkan
penerimaan dan pengiktirafan tinggi industri terhadap graduan TVET menurutnya dalam satu kenyataan. Jelasnya, program terbabit dilaksanakan oleh Institut TVET berdasarkan pentauliahan oleh dua badan akreditasi utama iaitu Agensi Kelayakan Malaysia dan JPK berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia. Persijilan kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh JPK merangkumi peringkat sijil kemahiran Malaysia bagi tahap 1, 2 dan 3, Diploma Kemahiran Malaysia bagi tahap 4 dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia DLKM bagi tahap 5. Persijilan ini adalah berdasarkan kepada kompetensi pekerjaan atau kemahiran yang diperlukan oleh industri yang didokumentkan sebagai standard pekerjaan kemahiran Malaysia atau lebih dikenali dengan singkatan NOSS katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Pasti kali ini membuatkan telinga orang berdarah, bernanah dan mungkin tertanggal terus pindah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri lah. Apabila ramai walaun kata, kerajaan sekarang diambang bahaya, kerajaan sekarang dalam bahaya, negara berada di ambang bahaya. Semuanya itu tipu semata-mata, bosku. Semua tu hanya kata-kata naratif yang tiada fakta. Cuba bagi tahu apa faktanya yang anda boleh nyatakan. Tak tahulah. Mungkin kamu jumpa fakta-faktanya, tak apa. Nanti kamu tulis dalam ruangan komen apa fakta-fakta yang kamu dapat yang kononnya negara dalam ambang bahaya. Karena semalam saya lihat di dalam satu paparan video yang dibuat oleh pempengaruh media sosial, beliau kata lihat video ini. Apabila saya tengok dalam satu paparan berita, laporan di Harakah Daily menulis kata laporan itu, negara berada di ambang bahaya. Bila saya tanya, apa pula ambang bahayanya? Sila senaraikan. Kalau boleh, 5 sajalah sebab negara di ambang bahaya. Bila mereka senaraikan, aduh, semuanya memang macam tapi tak betul. Ya, semua yang mereka kata tu sebenarnya naratif semata-mata. Faktanya ialah semuanya itu mungkin separuh benar, boleh kata juga separuh fitnah. Saudara-saudara sekalian, hari ini pula kita dikejutkan dengan satu lagi kejayaan luar biasa negara yang dikata dalam bahaya, dalam ambang musnah dan bagai-bagai macam-macam lah yang mereka kata. Sebenarnya itu semua tak betul. Yang betul ialah Malaysia kini diiktiraf sebagai negara yang aman di bawah Perdana Menteri yang ke-10 dan kini tersenarai sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Bayangkan, negara Malaysia yang anda kata buruk itu kepada mereka yang suka cakap negara Malaysia ini dalam keadaan tak aman lah, dalam nak tumbang lah, macam-macam lah. Dengar ini, laporan ini kata negara kita kini tersenarai sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Bukan ke-20, bukan ke-30, tapi ke-10. Bayangkan, di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Inilah yang terbaik. Negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama, budaya, adat resam bangsa dan sebagainya. Tapi di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, beliau berjaya menyatu padukan semula rakyat Malaysia sehingga buktinya kita diiktiraf sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Malaysia terus mempamerkan rekod baik di bawah pentadbiran kerajaan Madani apabila menduduki tangga ke-10 negara paling selamat di dunia daripada 163 buah negara. Kedudukan ini menyaksikan Malaysia naik 9 anak tangga berbanding tahun lepas, di mana kita berada di tempat ke-19. Jadi, anak kata apa lagi? Bikin malu sajalah kamu yang menabur fitnah itu. Tolong share video ini supaya mereka tahu bahawa mereka kini melakukan dosa besar, memfitnah kononnya kerajaan sekarang ini tak aman. Tapi kita diiktiraf
negara 10 terbaik aman di dunia. Menurut Indeks Keamanan Global GIP 2024, Malaysia berada dalam carta 10 negara terselamat di dunia dan kedua di belakang Singapura mewakili benua Asia. Malaysia sebagai negara membangun mengalahkan negara maju seperti Amerika Syarikat, Rusia, China dan Jepun yang langsung tidak tersenarai dalam 10 negara yang teratas. Berikut dipaparkan 10 negara teratas paling selamat di dunia. Rupa-rupanya di tempat yang ke-10 adalah diberikan kepada Malaysia. Tangga yang ke-9 adalah Slovenia. Tangga yang ke-8 ialah negara Denmark. Dan tangga yang ke-7 pula ialah negara asal Cristiano Ronaldo, iaitu Portugal. Dan di tangga yang ke-6 diberikan kepada Switzerland. Dan di tangga yang ke-5, siapa sangka, negara kecil, negara yang berhampiran paling jiran dengan Malaysia, iaitu Singapura. Manakala di tangga yang keempat adalah negara impian saya untuk pergi melancong tapi tak dapat pergi lagi, iaitu New Zealand. Dan di tempat podium ketiga ialah negara Austria. Dan di tangga yang kedua, siapa lagi kalau bukan negara Ireland. Dan pastinya anda tak sangka langsung bahawa negara paling selamat di dunia digondol oleh negara Iceland. Walaupun kita tidak menduduki podium 1, 2 dan 3, tapi kita berbangga Malaysia menjadi top 10 negara paling selamat di dunia. Kajian dilakukan firma Institute for Economy and Peace telah menyenaraikan Iceland berada di tangga pertama negara terselamat di dunia, manakala 3 lagi negara masing-masing berada di tangga kedua dan keempat ialah Ireland, Austria dan New Zealand. 3 aspek utama diambil dalam mengukur tahap keamanan global, termasuklah keselamatan dan security, konflik yang berterusan dan tahap militarisasi. Dalam konteks global, Malaysia adalah contoh bagaimana sebuah negara boleh mengimbangi antara pembangunan dan keamanan dalam pelbagai kaum yang ditawarkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu, dan terlebih-lebih lagi orang yang cuba nak memfitnah karena kononnya kerajaan kita ini kerajaan yang bakal diambang bahaya. Kerajaan kita sekarang dah tak aman. Kerajaan yang ada sekarang ini kononnya macam-macam lah, tak selesa dan bagaimana macam mana sekalipun dia cakap, itu semua adalah cakap-cakap politik saja. Anda pernah dengar naratif? Itu hanya cerita naratif. Saya nak bagi tahu anda, semua naratif itu boleh cakap siapapun. Biasalah politik kan nak jual modal politik, itu saja yang boleh dibuat. Tapi untuk kali ini tak perlulah masuk bakul angkat sendiri. Malaysia diiktiraf bukan oleh negara Malaysia sendiri, bukan oleh ajiran sendiri, tapi oleh sebuah firma yang diiktiraf dan boleh sangat dipercayai, iaitu firma Institute for Economic and Peace. Tahniah diucapkan kepada kerajaan kita Malaysia, negara Malaysia, kerana berjaya naik 9 anak tangga daripada 19, kini tangga ke-10. Bravo!